Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab meeting kita, kelas kita hari ni tak berjaya secara live, so saya terpaksa rekod sahajalah. Okay, lagipun saya nak share screen tadi pun tak nampak. Jadi banyak masalah. Okay, so dekat sini cikgu rekod je lah. Okay, nanti kalau ada apa-apa boleh tanya dalam jadi je. Okay, so saya pergi pada latihan ni. So saya nak bersoal jawab tak boleh lah ni. So saya terus pergi pada modul kita. Okay. Okay, ni sebenarnya saya nak share tadi. Okay, so untuk tajuk sabun ni, okay, untuk tajuk bab 5 ni, iaitu bahan kimia untuk pengguna. Apa yang awak perlu tahu dalam tajuk ni adalah tentang sabun dan juga deterjen. Apa dimaksudkan dengan sabun, apa yang dimaksudkan dengan deterjen. Okey, lepas tu macam mana cara proses penyediaan sabun dan juga proses penyediaan deterjen, dan yang paling penting untuk soalan isi adalah macam mana tindakan menghuraikan tindakan pembersihan sabun. Macam mana cara sabun dan juga deterjen ni mencuci. Okey, kemudian boleh banding dan bezakan antara pembersihan sabun dan juga deterjen. Okay, dalam air liat, dan juga kenal pasti apa bahan tambah dalam sabun dan deterjen. Contohnya pemutih, pewangi dalam deterjen yang nak beri dia keberkesanan pencucian tu lah lebih apa nak tambah dalam deterjen nak bagi nampak dia lebih baju tu akan nampak lagi putih kan, selalu iklan. Okey, kemudian yang kedua, bahan tambah dalam makanan ini perlukan pembacaan yang aktif saja. Tak ada apa yang cikgu nak terangkan, awak baca, hafal, latihan banyak. Okey, tahu apa kegunaan apa bahan tambah dalam makanan, apa kesan dia, apa keburukan dia. Okay, dan ubat-ubatan. Ubat-ubatan ni pun sama juga, perlukan pembacaan yang aktif sahaja. Awak baca, kemudian tahu contoh-contoh ubat tradisional, apa kegunaan dia, dan ubat-ubatan moden, apa kegunaan dia. Kesan dia, kesan-kesan sampingan terhadap penggunaan ubat-ubatan moden dan juga tradisional, serta dapat huraikan sikitlah penggunaan ubat-ubatan moden dan tradisional ni secara betul. Okey, kemudian saya pergi pada satu-satulah kita pergi sikit je. Saya tak nak lama sebab nanti video ni jadi besar sangat. Yang penting saya nak pergi pada latihan tadilah. Okey, sabun saya pergi. Sabun kena tahu definisi dia. Sama juga macam deterjen. Okey, sabun adalah yang awak kena tahu dia adalah garam. Okey, yang awak kena tahu dia adalah garam, garam, natrium atau kalium bagi asid lemak. Okay, garam, kalium atau natrium bagi asid lemak. Macam mana pula kita nak kecilkan? Okey, kemudian boleh dihasilkan daripada lemak. Kalau disebut lemak itu daripada binatang. Kalau disebut minyak itu daripada sayuran. Okey, so sabun boleh dihasilkan daripada lemak binatang dan juga minyak sayuran. Okey, nama proses penghasilan sabun ini adalah, namanya yang dikenai tahu, saponifikasi. Ini selalu soalan keluar dalam kertas satu, tanya apa maksud apa nama proses penghasilan sabun, iaitu saponifikasi. Okey, dan proses saponifikasi ini melibatkan pendidihan lemak atau minyak yang kita pakai tadi, contoh minyak sawit kita pakai, dan kita larutkan dengan larutan natrium hidroksida, campur dengan larutan natrium hidroksida atau kalium hidroksida pekat, dan hasilnya adalah gliserol dan juga garam daripada asid lemak. So garam daripada asid lemak itulah sabun. Okey. So kita tengok persamaan dekat sini. Okey, ni lemak daripada haiwan ataupun minyak daripada tumbuhan. Itu ester campur dengan alkali, ini pekat. Nama prosesnya adalah apa? Saponifikasi. Hasilnya adalah gliserol dan sabun lah, sabun yang kita nak. Okey, sabun apa maksud dia? Garam, natrium dari asid lemak. Okey, ulang balik yang tu. Okey.
Okey, so yang awak kena tahu ni adalah inilah struktur dia. Struktur garam daripada asid lemak ni. Okey, struktur garam dari asid lemak. Okey, R ni adalah rantai panjang dia lah, rantai panjang daripada kumpulan rantai panjang, rantai hidrokarbon daripada kumpulan alkil. Alkil tu yang kita belajar dalam bab 2 lah. Okey, ni tahu formula struktur untuk sabun Formula struktur untuk sabun. Okey, sorry, formula struktur untuk sabun. Ini formula struktur untuk sabun. Ni awak kena tahu. Ini adalah bahagian ekornya. Ini adalah bahagian kepala dia. Okey, sama juga dekat sini. Okey, ini garam kalium lah. Garam kalium, ini adalah garam natrium. Okey, ni formula untuk sabun lah. Nampak ada Na ni, C dan yang R ni adalah rantai panjang dia. Okey. Kita pergi lagi ke bawah. Okey. Boleh minyak atau lemak yang digunakan. Sekarang kita boleh guna minyak kelapa sawit, minyak lemak binatang. Okey. Okey, proses penyediaan sabun dalam makmal ni sepatutnya kita buatlah. Kita buat dalam makmal. Okey, tapi oleh sebab PKP ni, kalau saya kata contoh lepas ni kita ada kita boleh buat, kita akan buatlah InsyaAllah ada masa. Okey, ni cikgu share sahaja. Cikgu share yang pernah cikgu buat dulu bersama dengan anak-anak murid sebelum ni lah. Okey, ni proses penghasilan sabun. Okey, kita ni kita didihkan lemak tu. Okey, cuba awak tengok dalam buku tu apa step dia. Yang pertama kita buat apa? Pertama kita minyak sawit tu kita sukat dan tuang ke dalam bika tu lah tadi. Ni yang dibuat tadi. Ni budak-budak. Budak ni dah kahwin dah ni. Baru je kahwin. Okey, tu ditambah dengan air suling. Okey, kemudian yang pertama kita tambahkan minyak sawit, kita sukat dan tuang ke dalam bika. Lepas tu tuangkan larutan natrium hidroksida, sukat tambah dalam minyak sawit tadi dan campuran tersebut dipanaskanlah. Campuran tersebut dipanaskan, panas, kacau berterusan dengan menggunakan rot kaca sampai mendidih. Ni kalau ingat budak ni dia ada kerja dekat Spirit Recipe kan. Anak murid saya dulu. Okey. Lepas tu kemudian lepas kita panaskan sampai dia mendidih. Okey, biarkan dia mendidih tu selama lebih kurang 5 minit. Kemudian kita tambahkan garam. Garam, masukkan garam. Okey, kita masukkan garam dalam campuran, didih lagi 5 minit, kemudian sejukkan. Kacau sekata dan biarkan sejuk. Tutuplah api kemudian campuran tersebut disejukkan dan dituras. Okey, dituras kita akan dapat baki dia macam ni. Nanti kalau lepas habis tempoh ni kita sekolah esok kita boleh buat benda ni. Kita buat video. Kalau awak nak awak boleh juga cari dalam YouTube lah. Banyak je. Macam mana? Ni dia orang tambah pewarna. Okey, ni sekarang kita sedang turas. Kita turas. Dia tambah pewarna, dia tambah pewangi budak ni. Tambah pewarna, tambah pewangi. Dia nak buat sabun dia lah. Okey, sama. Semua ada pewarna masing-masing kat situ. Kemudian dia turas. Bila turas, kita akan dapat ni, mendakkan ni. Ni, dia dapat mendakkan ni. Okey, mendakkan ni tadi dia masukkan dalam air dan digoncang lah. Sudah jadi sabun lah. Berbuih. Ni mendakkan. Dapat mendakkan tu. Dapat sabun lah. Ini sikit je lah sebab kita buat sikit je. Kalau kita buat banyak nanti, banyak lah. Dapat dia. Ni dapat sikit je sebab untuk eksperimen. Kita nak tahu nak uji keberkesanan tu jadilah sabun tidak. Dia dah berbuih. Dia basuh tangan, dia conteng-conteng tangan dia pada sabun, dan dia selamat. Ini dia bubur warna purple, sajalah. Okey.
semua dah semua uji sabun masing-masing. Tengok kalau tak berbuih tak jadilah sabun lah. Jadi berbuih tu jadilah sabun. Okey, ni kita boleh buat nanti. InsyaAllah selepas ni kita buat. Simple je. Kita buat. Kalau boleh kita rekod video, kita upload dalam kita punya Instagram sekolah. Awak boleh cari juga dalam YouTube, banyak je orang buat kan. Okey. Awak kan ada, kita kan ada kelab perkhidmatan tu kan. Boleh buat. Okey, lepas tu sekarang kita balik pada nota kita tadi. Okey, balik pada nota kita. Okey, ni penyediaan sabun tadilah. Okey. So, apa dekat sini baki tersebut adalah pepejal putih yang lembut. Dan sabun itu mempunyai rasa yang licin pada jari. Dan sabun berbuih boleh dikuncangkan dalam air. Ini adalah pemerhatian yang dibuat tadilah. Okey, so ni tindak balas dia. Apabila minyak sawit dididihkan dengan larutan natrium hidroksida, sabun terbentuk. Tindak balas tersebut kita panggil sebagai saponifikasi. Yang terhasil tu yang kat bawah yang kita turas tu, yang kita nak tu adalah sabun, yang keluar kat bawah dia tu adalah gliserol lah. Okay. Sabun boleh dimendapkan dengan menambahkan natrium klorida. So natrium klorida yang garam yang kita tambah tadi tu dapat mengurangkan ketelarutan sabun dalam air. Okay. Proses saponifikasi bagi minyak sawit dalam larutan natrium hidroksida menghasilkan gliserol dan juga sabun. Sabun tu adalah garam bagi asid lemak tadi. Okey, kemudian deterjen. Apa beza deterjen dengan sabun? Kena tahu juga dia punya definisinya. Deterjen adalah garam natrium dari asid alkyl benzena sulfonik atau asid alkyl sulfonik. So kepala dia ni je lah yang berbeza. Kepala dia ni berbeza. Ini kepala alkyl benzena sulfonat. Yang ni kepala alkyl natrium alkyl sulfat. Kepala S sulfat. Ini deterjen. Beza dengan sabun tu je lah, beza kepala dia je. Okey, so sekarang deterjen diperbuat daripada hidrokarbon diperoleh daripada petroleum. Okey, deterjen daripada petroleum manakala sabun tadi daripada asid lemak daripada haiwan ataupun tumbuhan. Okey, kemudian kita sambung lagi. Okey, kita sambung lagi. Sebentar. Rabut warna-warna kat belakang. Okey. Dah. Okey, so sekarang kita pergi pada nota tadi semula. Nota tadi semula. Macam. Okey, penyediaan sama je tadi. Okay, penyediaan awak kena baca ni ada 3 step. Okey, yang saya nak terangkan adalah tindakan pembersihan sabun dan juga deterjen. Okey, yang ni yang penting. Yang ni yang saya nak terang tadi. Kalau dapat kita bincang, lagi bagus. Okey, dalam tindakan pembersihan sabun. Okey, sabun dia ada formula dia. Okey, ni sabun, formula dia. Okay, kita tengok macam mana kita tahu sabun, nampak ada C. C ni. So, dia akan yang pertama dia akan mengayun dalam air. Bila mengayun dalam air, apa yang pecah tu? Apa yang pecah? Inilah. Mengayun lah. Ion positif akan pergi tempat lain, ion negatif akan pergi tempat lain. Sama juga dia akan putus kat sini. Okey, bila dia pecah, dia yang ni apa yang negatif ni adalah Na, anion. Okey, anion. Ini adalah anion. Na, anion. Okey, anion. Ni. Anion lah. Lain pula dia. Anion lah ni. Okey. Okey, so anion sabun ni kita ada 2 bahagian, iaitu rantai panjang dia, ni kita panggil alkyl, dan kepala dia. Kepala dia ni ion karboksilat.
Okey, ion karboksilat ni adalah rantai sekejap, gerak kat bawah tak boleh. Alamak. Okey. Okey, R ni adalah rantai hidrokarbon panjang yang bersifat R ni rantai dia ni. Okey, rantai dia ni dia bersifat panjang ni, okey, dia bersifat hidrofobik. Okay, apa maksud hidrofobik? Apa maksud hidro? Hidro adalah air. Okay, fobik, fobia. Dia fobia air, dia takut air, dia tak larut dalam air. Okey, jadi kepala dia ni pula dia bersifat hidrofilik. Hydro air, filik suka, feel suka, I love you. Okey, so dia larut dalam air, dia suka air. Okey, jadi yang yang tak suka air ni tadi, dia tak larut air ni, dia akan larut dalam minyak ataupun grease lah. Okey. Yang suka air dia akan larut dalam air lah. Okey. Kemudian kita teruskan lagi. Okey, ni kita tengok. Ini struktur sabun lah. Ni kalau tengok ni struktur sabun. Struktur sabun, ni kepala, ni ekor dia yang bersifat hidrofobik yang tak suka air. Yang ni kepala dia yang bersifat hidrofilik yang disuka air. So macam mana tindakan pencucian dia? Yang ni kena tahu tindakan pencucian dia. Yang pertama dia mesti akan mengayon dalam air dulu. Okey, dia mengayon dalam air, menghasilkan anion sabun dan kation yang bebas bergerak. Okey, lepas tu anion sabun ni akan mengurangkan ketegangan permukaan air. Dua benda. Dua benda. Yang pertama, dia akan kurangkan ketegangan permukaan air dan dia akan tingkatkan kebolehan air untuk membasahkan pakaian tadi ataupun pakaian kotor. Okey, dan bahagian hidrofilik dan kita cerita, selepas kita cerita dia mengurangkan ketegangan air dan juga dia tingkatkan kebolehan air untuk basahkan kain yang kotor tadi. Okay, selepas tu kita kena cerita bahagian hidrofilik anion tadi dia akan larut dalam air, yang suka air. Okay, dia akan larut dalam air, kepala dia, dan bahagian hidrofobik tadi yang tak suka air dia akan larut dalam grease, okay, ataupun minyak kotoran tu. So awak tengok dia melekat macam ni. Dia akan melekat macam ni. Macam ni. Ni kotoran. Ni kotoran tadi, ekor dia akan cucuk-cucuk grease ni, yang kepala dia ni akan masuk dalam air sebab dia suka air. Okay. Lepas tu, okey, lepas tu kita gosok baju, pergerakan kita semasa air, masa kita gosok dan kocakkan baju tu akan menyebabkan grease tu terangkat daripada permukaan dia. Selepas dia terangkat, bahagian hidrofilik tadi, dia akan mengelilingi kotoran tu. Okay, dia akan mengelilingi kotoran tu. So, dia tak akan, kotoran ni tak akan bercampur antara satu sama lain. Kotoran ni akan terpecah pada titisan-titisan kecil dan dia tak akan bercantum semula sebab ada tolakan kepala yang negatif tadi, kepala anion tadi. Okay, dia akan tolak. Okay, dan dia akan bentuk emulsi. Okay, step ni kena ingat, baca dan ingat. Cuba tulis, ingat. Okay, lepas tu kita bilas. Lepas kita bilas, kotoran tu akan terkeluarlah daripada baju tu tadi. Okey, susah ni terangkan ni macam ni lah. Okey, deterjen pun sama, dia ada kepala dia. Ni sama, deterjen ni. Dia akan putus dulu anion dia dekat sini. Okey, nampak? Tapi di kepala S S ni, sulfat ni, kepala sulfonik ni. Okay, so ini kepala dia yang suka air, ni ekor dia yang tak suka air, hidrofobik. So ekor dia ni akan masuk dalam grease. Tindakan pencucian dia sama sahaja, tindakan pencucian yang akan sama sahaja macam sabun tadi. Okey, yang ni beza. Yang ketiga ni kita cikgu cerita tentang keberkesanan pembersihan sabun dan juga deterjen. Okey, keberkesanan pembersihan sabun dan deterjen apabila digunakan dalam air liat. Apa itu air liat? Air liat adalah air liat adalah yang mengandungi ion kalsium dan ion magnesium dengan kepekatan yang tinggi. Selalunya ni duduk di mana air liat ni? Air liat ni selalu pada air terjun kan. Okey, contohlah air liat. Okey. Jadi dalam air liat ni sabun tidak berapa berkesan sebab dia akan bertindak balas dengan ion kalsium dan juga ion magnesium yang ada dalam air tu. So tak boleh.
Okey, dia akan membentuk kekat. So kita bincangkan dekat sini, dia akan membentuk kekat. Okey, kita pergi pada pembentukan ni. Pembentukan kekat mengurangkan jumlah sabun yang diperlukan untuk pembersihan. Ni bila sabun kita rendam dalam air yang ada ion kalsium, dia akan bertindak balas. Bila bertindak balas, dia akan membentuk kekat. Okey. Ni. Okey, beza antara sabun dengan deterjen lah. Okey, lemak haiwan, yang ni rantai karbon yang panjang daripada petroleum. Ni formula ARM dia. Okey, ni hujung berpolar ataupun hujung bahagian yang suka air lah. Hujung bahagian yang suka air. Yang ni ada C, yang ni ada S. Itu jawab kenal. Macam mana beza deterjen dengan beza deterjen dengan sabun ni benzena namanya, rantai cincin nama dia benzena. Okey, lepas tu okey, pembentukan mana tadi? Kalau dalam air lembut, okey, sabun ni hanya berkesan dalam air lembut saja. Tapi kalau deterjen dia boleh berkesan dalam air lembut dan juga air liat. Okey, kenapa sabun tak boleh berkesan dalam air liat? Sebab dia akan membentuk kekat. Itu kena ingat. Tapi deterjen dia tidak akan bentuk kekat dalam air liat. Okey, pH untuk sabun dia sedikit beralkali. Awak tahu kan dia rasa licin, pahit. Okey, tapi kalau deterjen nilai pH dia boleh diubah ikut jenis pembersihan. Dia kan kita keluarkan deterjen tu banyaklah jenis deterjen. Okey. Okey, dan kalau sabun dia terbiodegradasi dan tidak menyebabkan pencemaran, tapi kalau deterjen dia tidak terbiodegradasi dan kebanyakannya boleh menyebabkan pencemaran. Okey. Ini eksperimen untuk membandingkan keberkesanan sabun dan deterjen. Eksperimen yang sangat simple tapi pernah keluar soalan ni. Okey, jadi step dia tu simple je, ikut lagi kita buat dulu ABC. Arahan, bahan, container. So container dia kita pakai bika, kita takkan nak basuh dalam tabung uji kan, so kita pakai dalam bika. Okey, isikan bika dengan air separuh penuh, lepas tu kita masukkan magnesium sulfat hingga separuh penuh, masukkan dalam dua-dua bika ni. Okey, ini untuk nak jadikan dia sebagai air liat. Tu tujuan kita campur magnesium tu sebab nak jadikan dia sebagai air liat. Lepas tu baru kita masukkan sabun, satu lagi masuk deterjen. Okey. Kemudian kita kacau dengan rot kaca. Okey, kemudian kain kotor tadi kita rendam dalam bika dan gosokkan dengan kadar yang sama. Kena sebut gosok dengan kadar yang sama. Tak boleh yang ni gosok kuat, yang ni gosok perlahan, tak boleh. Okay, so tindakan pembersihan sabun tadi kita rekod dan perhatikan apa hasil dia. Okey, kalau boleh saya tunjuk dekat sini. Benda yang saya cakap tadi aku cakap seorang ke tadi? Okey, kalau saya boleh share dekat sini, ni bezanya antara sabun yang dicuci dengan deterjen dengan sabun. Ini dengan sabun, dia akan bentuk kekat. Yang ni dengan deterjen dia bersih lah. Okey, ni kekat. Tanya kekat macam mana ni, warna macam karat tu. Okey. Okey, lepas tu balik pada nota kita tadi. Okey, saya share jawapan je lah Okey, apa yang dimaksudkan dengan sabun? Sabun adalah garam natrium. Apa ni? Sabun adalah garam natrium atau kalium bagi asid lemak yang berantai panjang lah. Okey, apakah nama proses menghasilkan sabun? Saponifikasi. Okey, apakah bahan tambah yang ditambah untuk nak lengkapkan proses tadi adalah natrium klorida. Ataupun kita kata dia garam lah natrium klorida, garam natrium klorida. Okey, lepas tu apa fungsi dia adalah untuk kurangkan keterlarutan sabun dalam air. Untuk kurangkan keterlarutan sabun dalam air.
Okey, dapat Okay, salin je. Okey, lepas tu gerak lagi kat bawah. Okey, apakah nama siri homolog bagi minyak sawit? Ester. Okey, ester. Okey, bahan Y adalah hasil lain, nanti nak balas ini ni bahan Y. Okey, apa dia? Nama dia tadi glycerol. Okey, kemudian seorang pelajar mahu membuat sabun kalium palmitat. Apakah alkali yang patut digunakan? Dia nak buat sabun kalium. So dia patut guna kalium hydroxide. Okey, darjah di bawah menunjukkan formula struktur bagi satu anion sabun. Okey, ni hidrofobik, ni hidrofilik, ni kepala, ini ekornya. Nyatakan sifat bagi hidrofobik dan hidrofilik dalam anion sabun. Ini sangat mudah, hidrofobik larut dalam pelarut organik, hidrofilik larut dalam air. Okey, dan soalan seterusnya adalah untuk membasuh kotoran berminyak pada kain, terangkan tindakan pembersihan sabun ke atas kotoran berminyak tadi. Okey, so yang pertama, mesti sebut ni. Okey, yang pertama mesti sebut sabun kurangkan ketegangan permukaan air, tingkatkan kebolehan membasah air atas permukaan kain yang kotor ataupun berminyak. Okay, kemudian kita sebutkan ni nombor 1. Kemudian kita sebutkan nombor 2, bahagian hidrofobik anion sabun larut dalam kotoran berminyak, bahagian hidrofilik larut dalam air. Oh sorry, dah terconteng. Okay, bahagian hidrofilik larut dalam air. Gosokkan, kita bantu untuk tarik, gosokkan atau ucapkan dapat bantu tarik kotoran minyak dan pecahkan kotoran minyak pada titisan-titisan kecil tersebut. Kemudian titisan-titisan kecil itu tidak termendak pada permukaan kain kerana berlaku penolakan antara cas negatif pada bahagian hidrofilik anion sabun. Titisan-titisan air tadi tersebar dan membentuk emulsi. Pembilasan dapat bersihkan titisan-titisan itu menjadi permukaan kain yang bersih. Boleh tengok balik nota tadi, salin semula. Okay, selalunya ini antara 7 ataupun 8 markah. Okey. Okey, ni kita tengok dua ni. Raja di bawah menunjukkan formula struktur bagi anion ejen pembersih X dan Y. So awak tengok ejen pembersih ni dah tahu. Ini adalah apa? Ini adalah sabun, ini adalah deterjen lah. Sebab tengok kepala dia. Okey, sabun. Mana yang sabun? Ejen pembersih X dan Y lah. Okey, lukiskan bahagian hidrofilik. Yang suka air depan ni je. Okey, Na ni tak masuk Na tu tak masuk. Yang suka air, kejap. Bila dia tanya yang suka air mana, tak masuk Na ni, tak masuk yang ni. Okay, sebab dia telah mengion, dia tinggal kepala anion saja. So yang ni je. Okay, ni kepala yang suka air. Sama juga yang ni. Awak buang yang ni. Kita ambil yang ni saja. Buang yang Na kat depan tu dengan R kat belakang. R tu adalah rantai dia, ekor dia kan. Okey, kemudian nyatakan nama bahagian bagi ejen pembersih X dan Y yang larut dalam grease. Okey. Yang larut dalam grease namanya hidrofobik. Gelap. Okey, sabun tak berkesan dalam air liat sebab apa? Okey, sebab apa sabun tidak berkesan dalam air liat? Sebab apa tadi? Sebab anion sabun ni dia akan bertindak balas dengan ion magnesium atau kalsium dalam air liat, dia akan bentuk kekat. Sebut kekat je tak? Boleh dah. Dia bentukkan kekat, dia akan kurangkan jumlah sabun yang boleh digunakan untuk membersih. Okay, kekat tu akan mengurangkan jumlah sabun yang boleh digunakan untuk membersih. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Nyatakan satu kelebihan deterjen berbanding sabun. Sebab apa deterjen lebih kelebihan dia? Sebab deterjen tidak membentuk kekat dengan ion magnesium dan ion kalsium. So tindakan pembersihan deterjen lebih berkesan berbanding sabun dalam air liat. Okay, soalan yang ni. Salah satu sifat sabun deterjen ialah bentuk buih dengan air. Apa fungsi buih? Buih membantu mengapungkan titisan-titisan grease tadilah, kotoran tadi. Okey, so soalan yang seterusnya ni, dijalankan eksperimen untuk kaji kesan pembersihan sabun dan deterjen atas kain kotor yang minyak dalam air liat. So kotoran berminyak kekal, kotoran berminyak hilang. Dia dah bagi tahu dah kat sini. So kita tahu ini deterjen, ini sabun lah. Bandingkan kesan pembersihan. Sabun dalam eksperimen 1 berkesan sebagai ejen pembersih dalam air liat. Manakala dalam eksperimen 2, deterjen dalam eksperimen 2 berkesan sebagai ejen pembersih dalam air
Ya, ni kekal ni tidak berkesan tadi. Tidak berkesan. Okey, terangkan kenapa kan soalan ni banyak kali keluar. Terangkan kenapa sebab air liat tersebut, air liat dia mengandungi ion kalsium dan ion magnesium. Anion sabun tadi akan bertindak balas dengan ion magnesium dan ion kalsium membentuk pekat ataupun mendakkan tak larut dan tak ada buih terbentuk. Okey. Beza dengan deterjen dia akan bertindak balas dengan ion magnesium dan ion kalsium sama, tapi dia boleh bentuk garam terlarut. Bila bentuk garam terlarut, tak ada mendakkan, tak ada kekat. So, buih boleh terbentuk. So, bila buih boleh terbentuk, dia akan angkat kotoran tadi daripada permukaan air. Okey, so apakah bahan yang lebih sesuai sebagai ejen pembersih untuk kotoran dalam air liat tadi? Deterjen lah. Okey, bahan tambah makanan ni apa? Bahan tambah makanan ni kena hafal je lah, kena baca. Okey, so kita tengok latihan dia. Apakah V sebagai pengawet lah, natural nitrate sebagai pengawet, W asas siagam ni dia sebagai penstabil atau pemekat. X ni antioksidan dia adalah contohnya adalah ascorbic acid. Y ni ejen perasa saccharin, aspartam, MSG ni kan Ajinomoto. Berikan secontoh makanan yang mengandungi natural nitrate sebagai bahan tambah makanan, daging, sausage, burger, daging, itu semua yang ada natural nitrate dalam sebagai bahan tambah makanan. Okey, kemudian cadangkan satu contoh lain bahan tambah makanan dari jenis yang sama, sodium benzoat lah, natrium benzoat. Okey, berikan secontoh makanan yang gunakan natrium klorida sebagai bahan tambah makanan, ikan masin. Garam kan. Okey, terangkan bagaimana natrium klorida bertindak sebagai bahan tambah makanan. Natrium klorida menghalang ikan daripada rosak dengan mengeluarkan air daripada sel mikroorganisma dan membantutkan pertumbuhan dia. Dia macam mana garam tadi boleh jadi ikan masin tu. Ikan masin tu tak busuk lah. Kita boleh makan dalam tempoh masa yang lama. Okey, apakah fungsi Y sebagai ejen perasa tadi kan? Dia akan maniskan makanan dengan kalori yang lebih rendah. Okey, apa kesan MSG ataupun Ajinomoto ni? MSG, monosodium glutamat atas kesihatan kita. Boleh menyebabkan sakit kepala, rambut gugur. Okey, apakah fungsi oktil etanoid sebagai ejen perasa? Dia menghasilkan rasa oren tiruan. Segala benda yang awak rasa macam air oren tu tak semestinya daripada yang asli kita tambah oktil etanoid itu adalah perasa tambahan. Okey, apakah nama bahan tambah yang menyebabkan kanak-kanak menjadi hyperaktif? Sebatian azu ataupun sebatian triphenyl. Sebab tu kalau ada bahan tambah ni dalam makanan, kita tak galakkan beri pada kanak-kanak. Okey, diam. Okey, ubat pun kena banyak baca sendiri. Okey, jom kita tengok soalan dia. Daripada soalan dia lah Okey, ini aspirin. Apa formula molekul dia ni? Formula molekul dia awak kira je. C ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C9 H ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So tulis je. C9 H8 O4. Okey, apakah nama saintifik bagi aspirin? Adalah asid asetil salisilik. Okey. Okey, nyatakan jenis ubat bagi aspirin. Analgesic. Apakah kesan sampiran aspirin kepada kanak-kanak bawah 12 tahun? Boleh menyebabkan radang pada perut dan menyebabkan pendarahan. Sebab tu aspirin tak diberikan pada budak-budak. Okey, nyatakan satu contoh lain selain daripada aspirin, kita boleh bagi paracetamol lah pada budak, kita tak bagi aspirin. Orang tua pun kita tak bagi aspirin kecuali sangat memerlukan. Okey, antibiotik adalah satu ubat yang selalu diberi oleh doktor pada pesakit. Apakah fungsi antibiotik? Untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria bagi yang mudah berjangkit lah. Terangkan mengapa pesakit mesti menghabiskan semua antibiotik yang telah dipreskripsi oleh doktor. Pergi main kat dalam.
Okey, untuk memastikan semua bakteria telah dibunuh. Jika tak, bakteria itu akan jadi imun pada ubat dan menyebabkan jangkitan yang lebih teruk, dan selalunya kalau kita nak balik semula pada kita nak guna balik antibiotik tu, kita kena guna antibiotik yang lebih tinggi dos dia. Sebab tu doktor selalu pesan habiskan antibiotik. Okey. Okey. Satu jenis ubat lain yang apa lagi? Namakan satu jenis ubat lain yang mengubah emosi dan kelakuan pesakit. Ini selalu ubat untuk mental, psikoteraputik. Okey, seorang pesakit mengalami masalah halusinasi, khayalan dan gejala-gejala sakit mental yang lain. Cadangkan contoh untuk merawat dia, kita guna antipsikotik. Okey, ubat yang boleh digunakan untuk tumbuhan dan binatang dikenali sebagai ubat tradisional. Namakan satu ubat tradisional digunakan untuk merawat diabetes, peria. Peria yang bagus. Okey, dan soalan objektif. Yang manakah sabun? Okey, kita tengok yang mana sabun. Kita tengok kepala dia semua C. Okey, apa beza dia? Kat sini kita nak rantai yang panjang. Inilah C. Ini rantai pendek. Dia mesti rantai panjang. Okey, raja di bawah menunjukkan formula struktur bagi anion sabun. Okay, antara yang berikut yang manakah benar tentang bahagian A. Bahagian A ni, bahagian ni lah bahagian hidrofilik kan? Hidrofobik echo dia. So dia larut dalam grease lah. Okey, nombor 3. Yang mana deterjen, kita cari deterjen, kita jangan cari, kita cari yang tak ada C. Okey, S3 4 lah. Okay, nombor 4, antara bahan tambah makanan manakah yang melambatkan aktiviti mikroorganisma asid benzoid lah. Okey, ini kita letak dalam sos selalunya. Sos tomato, sos cili. Okey, asid benzoid. Okey, masam. Okey, macam klorida ni garam. Tak. Okey. Nombor 5, antara berikut yang manakah tidak digunakan dalam penyediaan sabun? Yang mana? Lemak atau minyak kita guna, natrium klorida kita guna, natrium hidroksida kita guna, natrium nitrat lah tak guna. Okey. Mengapakah natrium klorida ditambah dalam penyediaan sabun? Sebab untuk nak kurangkan keterlarutan sabun. Okey, nombor 7. Apakah tujuan menambah persebatian azur dan tryptophan dalam makanan? Sebenarnya supaya kelihatan lebih menarik, tapi ini boleh menyebabkan hyperaktif pada kanak-kanak. So elakkan penggunaan cari makanan yang ada azur atau tryptophan. Makanan tu memang nampak lebih cantik. Okey, nombor 8. Asid ascorbik ditambah dalam jus buah-buahan. Antara berikut yang manakah fungsi asid ascorbik? Ia untuk mengurangkan tindak balas oleh oksigen. Okey, antara berikut yang manakah boleh dirawat dengan streptomycin, jangkitan bakteria lah, dia antibiotik. Okey, lepas tu antara berikut yang manakah digunakan untuk menyembuhkan sakit kepala? So paracetamol. Okey, itu sahaja. Cikgu rasa kalau ada masalah kita boleh bincang dalam Telegram lah. Nak buat live tak boleh, nak bincang dalam Zoom tak boleh, kita kena cari lain pun. Okay, harap KP ni secepat berakhir. So kita berjumpa dalam kelas balik. Cikgu risau sangat dah awal-awal. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan boleh tanya lah